Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, minta maaf. Dan sekali saya mohon kemaafan di atas ujian teknikal yang sedang berlaku ni. Dengan software tu mungkin ada gangguan sikit, tak apalah. Begitulah kehidupan. Macam mana pun cabaran, kita kena teruskan perjalanan. Baik, tak apalah, kita habiskan tajuk ni insya-Allah sikit, kita buat kesimpulan, kita sambung besoklah insya-Allah. Baik, sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang nak bertanya tadi tu, bincang tajuk ni, hamba kepada kebaikan, bukan hamba kepada dunia. Dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak apa, kita mesti teruskan. Teruskan insya-Allah. Allah dah uji juga, konsisten tidak, setia tidak nak ngaji ni. Tu dia. Tak apa, biar putus lain, jangan putus harapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Khair. Alhamdulillah. Naklah. Peralihan. Baik. Yalah. Itu cabaran, kita kena atasi, insya-Allah. Khair. Sidang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT, khair. Tak apa, barang dunia ni kita kena atasinya, kita kena urus, kita kena sentiasa pertingkatkan, perkemaskan dari masa ke semasa, insya-Allah. Takkan nak senang je tak, takkan nak okey je tak. Tapi tak apalah. Baik, jadi sambung. Baru start ke? Ini bukan baru start dah, 3 kali start dah ni. Ada yang bagus. Bagus. Maknanya ada hikmah lah tu. Jadi nak buang keakuan, tak apa, insya-Allah. Lillahi ta'ala takbir, Allahu akbar. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Jadi makna kata tadi apa tadi? Bila kata kita tidak membawa kepada perbincangan kebaikan, yakni tadi topik tentang bahagian tanggungjawab, terutama mak ayah kita lah, yang ada anak-anak ni. Jangan naik ke atas, jangan tengok mak ayah kita, tengok kita pula yang ada anak-anak ni. Nak memastikan bahawa mereka ni benar-benar mengenal apa itu kebaikan, mengenal apa itu sebenar-benar kebaikan. Hari ini kita didedahkan dengan menjadi hamba kebendaan, bukan hamba kebaikan. Sebab tu ramai orang berkira-kira nak buat baik. Asal nak buat baik dia tontong. Asal nak buat baik dia, mainlah share lah buat baik. Share kebaikan tak apa, macam malam ni share kebaikan. Ini contoh, nak buat baik dia bertolak-tolak. Sebagai contoh, bab harta. Dia ada 4 adik-beradik. Dia ni Allah bagi lebih sikit. Allah bagi harta lebih. Tapi duk kata kita kena tontong lah, buat kebaikan tak boleh seorang-seorang. Dah dia tu lebih, 3 lagi ni tak berapa lebih harta dia. Jadi sepatutnya tak payahlah nak tontong, tapau je lah semua. Tapi berkira-kira dengan kebaikan. Sebab kita tak menjadi hamba kebaikan, kita menjadi hamba kebendaan. Kita tak jadi hamba Allah, kita jadi hamba makhluk. Jadi bila jadi hamba makhluk, maka peranan ataupun tujuan utama
hidup ini untuk kebaikan tidak terlaksana. Malah kita meletakkan kebaikan tu sebagai satu perkara keraguan. Jangan buat baik sangat, nanti sekarang kalau sangat baik sangat, nanya. Jangan nanti asyik buat baik, nanti orang akan khianati. Jadi senajan mata Allah SWT. Jadi maknanya hari ini kita kena perbaiki balik, kita kena perbetulkan balik makna kebaikan itu. Kita kena yakin dengan kebaikan. Sebab kebaikan itu dari Allah. Dan kebaikan itulah yang nak kita bawa balik. Dan percayalah, berjayanya iblis meracunkan kebatilan di dalam kebaikan. Yakni dia melihat kebaikan itu satu perkara yang ditukarkan dengan kebendaan. Apa yang kau dapat, kau buat baik. Kau tolong orang, kau dapat apa? Duit kau habis. Engkau beria-ria je. Engkau je yang beria-ria. Orang lain tak pun. Dalam adik-beradik, asyik engkau je. Macam mana kalau semua tak ada, ustaz? Tak ada apa? Tak ada harta. Kebaikan bukan kebendaan. Sebab tu kebaikan tu bukan kebendaan. Kebaikan bukan kebendaan. Yang saya nak cerita tadi, kalaulah Allah bagi lebih harta, nak buat baik dengan harta berkira. Sebab dia tak kenal kebaikan. Dia kenal kebendaan. Nah, jelas nampak. Tak apalah, kita tukar-tukar mood, tukar-tukar barang dunia ni, tukar-tukar lah. Ada macam ni, ada yang teknikal, betul tidak? Sebab dengan software sebelum ni saya boleh tulis. Saya nak pengajian tu lebih formal, nampak nota, nampak muka saya ni tak guna pun tengok muka saya ni. Benar, buat baik tak boleh pilih-pilih. Sebab baik bukan pilihan, baik itu suruhan. Baik itu suruhan, bukan pilihan. Nak buat baik ke tak nak? Buat baik ke tak nak? Kamu buat baik sekarang, apa jadi sekarang buat baik? Nampak? Itulah was-was. Berkira-kira dengan kebaikan. Melihat kebaikan dengan kebendaan. Perbaiki semula. Kebaikan bukan dengan kebendaan. Kebaikan itu dengan Allah. Jadi berbuat baik itu bukan pilihan, tapi buat baik itu suruhan. Suruhan berbuat baik. Suruhan kebaikan, wajib berbuat baik. Benar, kebaikan bukan perkara yang mudah, tapi tidaklah disusahkan. La yukallifullahu nafsan illa hus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Allahu nafsan illa hus'aha. Nampak? Bagus Tuan Hanafi Wafi. Benar, kita kena tamak dengan kebaikan. Itu yang sebenarnya, kita kena tamak dengan kebaikan. Tamak pahala, tak apa. Dalilnya fastabiqul khairat. Dan dalilnya dan surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah kamu akan negeri akhirat. Kejar akhirat. Tak apa. Biar orang kata tamak pahala. Biar aku je yang buat, bagus. Even kalau dalam soft, dalam bab fikih, dalam bab soft, kalau ada soft depan tu kosong, makruh suruh orang lain ke depan. Ingat, kan biasa tak kita kalau soft kosong, sila. Engkau lah. Tak boleh. Makruh. Kita kena ke depan. Bab kebaikan kena utamakan diri. Ku anfusakum. Utamakan diri kamu tu. Tapi terbalik, kita utamakan diri kita ni kebendaan. Kebendaan kita utamakan. Tapi kalau kebaikan, kita tolak ke orang. Kebaikan kita tolak ke orang. Nampak? Buat jahat, mengumpat tak berkira. Bukan tak berkira. Tak langsung tak ada, orang panggil apa? Unlimited. Dia panggil unlimited access terus. Kamu ada cerita apa-apa, kamu tak bagi tahu aku, cepat sikit. Anytime je, on call kata. Bawang Rangers, on call. Menghayati dan memahami kebenaran. Ya, memang susah nak cari isteri yang menghayati dan memahami kebenaran. Sama jugalah. Kita bukan kata mencari isteri saja, tapi itulah mencari kebenaran itu juga susah. Tuan Syahrizki. Memang begitu.
Ya, benar Tuan Julainah. Konsep mudah. Kebaikan kena utamakan diri. Ku anfusakum. Ku anfusakum. Diri kamu. Wa ahlikum nara. Barulah ahli keluarga. Ni bila kebaikan je, tolak ke orang. Bila kebendaan, saya boleh. Ya Ustaz Muhammad, buat baik berpada-pada. Salah lah. Buat baik tidak berpada-pada. Buat baik bersungguh-sungguh. Buat jahat jangan langsung. Masuk buat baik berpada-pada ni konon-kononnya suruh tengok-tengok lah buat baik tu. Sebab ada orang buat baik kena ambil kesempatan, dia orang kata. Kalau belajar dengan kehidupan tanpa ada kebenaran, memang nampak macam ya. Tapi persoalannya, adakah dia buat baik? Atau dia perasan baik? Yang isunya sekarang adalah perasan baik. Sebab tu baik itu bermula dengan mengenal. Baik itu bermula dengan mengenal. Bila kata mengenal, barulah datangnya kebaikan. Kalau dia tidak mengenal, macam mana dia nak berbuat baik? Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takkan mampu buat baik. Malah dia akan perasan baik. Benar. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu lupakan. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupakan, maksudnya dunia ni kita nak lupakan dah, tapi Allah kata janganlah lupakan dunia tu. Ambil peluang Allah kata. Baik sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tengok bagaimana Sayyidina Ali buat satu kesimpulan untuk kita. Cuba tengok muka surat 32 tu. Muka surat 32 insya-Allah. Edisi lama muka surat 25. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata dalam khutbahnya, aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat baik dengan rasa ikhlas, bagaimana Ustaz? Bukan buat baik dengan rasa ikhlas. Buat baik memang kena ikhlas. Sebab buat baik itu Allah. Bila kata ikhlas, itu milik Allah. Mana ada baik kongsi dengan manusia? Baik itu milik Allah. Husna, hasanah. Jadi buat baik dengan rasa ikhlas. Itu kewajipan. Ikhlas itu milik Allah. Kena belajar ikhlas sungguh-sungguh. Kita dah sentuh kan road to jannah, back to fitrah. Ikhlas tu apa? Tiada campur tangan manusia. Kita buat baik saja nampak orang nak balas. Kita buat baik saja nampak orang nak balas. Kita buat baik saja, apa aku dapat? Salah lah, tak ikhlas tu. Sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata dalam khutbahnya, aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Konon-kononnya kata liriknya, itulah benar Ustaz Muhammad. Punggah, salah. Dan ikut kebenaran, salah lah. Nak buat kebaikan, jangan fikirkan perasaan atau hati orang lain, Puan Fazilah. Ada adik lain terasa. Dia tak ada istilah terasa. Sepatutnya kalau kita nak buat baik, adik-beradik lain patutnya dia naklah buat baik juga. Tapi kalau dia tak terpilih nak buat baik, dia terasa baik, dia terasa je lah. Asyik dia je nak buat baik. Itu dengki. Biar je lah. Selagi mana kita berada dalam kebaikan, jangan takut dengan orang melihat kita keburukan. Yang penting kita buat baik. Kita berbuat baik dan ianya suruhan Allah. Buat je lah. Okey. Jangan takut orang tengok kita buat buruk. Contoh kita nak tamak pahala berkhidmat dengan mak bapak. Adik-beradik lain nampak, dia ni teruk betul lah dia ni. Asyik dia je nak baik. Dan kau tu bercakap, dan kau buatlah juga. Tak nak pula. Jadi, udah lah dia. Lantak lah dia. Kita jangan bergaduh dengan dia sudah. Kita jangan bergaduh dengan adik-beradik. Kata, kau tahu tak aku ni? Aku penat je dengan mak ayah. Engkau nak kata aku macam-macam. Tak, kita tak ikhlas tu.
Dan sebenarnya Allah nak uji kita ikhlas tak buat baik. Kalau kita benar-benar buat baik kerana Allah, tak hirau dah orang lain. Tak hirau. Kita kan bekerja dengan Allah. Bekerja, mana ada hirau. Kan kalau macam contoh, saya hanya menjalankan tugas cik, minta maaf cik, saya kena saman tetap saman cik, saya hanya menjalankan tugas cik. Walaupun orang nampak buruk, kerja nak menyaman je kerja. Apalah ni, saya hanya menjalankan tugas cik. Apa macam tu je buat. Kerja nak buat baik je. Nunjuk baik lah tu. Saya menjalankan tugas ya. Saya menjalankan tugas, saya kena buat baik. Kalau kamu nak kata aku ni perasaan baik ke, nunjuk baik ke, tu kamu punya pasal. Okey. Kita jangan bergaduh. Kita bekerja dengan kebaikan. Kita hamba kepada kebaikan. Kalau betul dia nak buat baik, bagi laluan kat dia pula. Tak apalah, beri no sampai marah-marah. Bagi aku pula buat baik. Silakan. Silakan. Saya sendiri tak tahu saya ni dengar ikhlas atau tidak walaupun kata ikhlas. Ikhlas tu bukan kita yang menilai, Tuan Tengku Putra Ilmi. Ikhlas tu Allah yang menilai. Allah yang menilai. Orang yang ikhlas itu high class. Dia akan rasa puas. Kalau setiap perbuatan itu kita puas, walaupun banyak kekurangan tapi dapat kepuasan, maka insya-Allah dia dapat keikhlasan. Allah anugerahkan dia. Dia jadi masalah kalau buat baik dia tak puas tu. Buat baik tak puas. Aku dah buat baik banyak-banyak ni. Dia tak puas hati. Dia tak puas hati padahal dah buat baik, bagi duit melambat-lambat dekat orang, tapi tak puas hati. Maka tiada keikhlasan. Sebab keikhlasan datang dengan anugerah. Bila Allah anugerahkan dia ikhlas, maka ibadahnya high class. Ibadahnya high class, dia akan rasa puas. Bila puas dia buat lagi. Dia puas dia buat lagi. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Baik, sambung. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berkata dalam khutbahnya, aku mewasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Jika kamu ingin memperbaharuinya, perumpamaan kamu adalah seperti suatu kaum yang sedang berada dalam perjalanan. Mereka menempuh suatu jalan dan seakan telah melampauinya. Nampak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah ini terkenal dengan kecerdikannya, kepintarannya. Bila kata nak tumpu pada kebaikan ni, maka kata beliau, meninggalkan dunia yang akan meninggalkan kamu. Jadi maknanya kita ada proses untuk meninggalkan dunia. Contoh, kita kena meninggalkan pujian. Dunia itu apa? Dunia itu adalah pujian. Tinggalkan pujian. Dunia itu adalah perhatian. Tinggalkan perhatian. Dunia itu adalah kekuasaan. Tinggalkan kekuasaan. Fokus kepada kebaikan. Ini suami balik tak sambut, tarik muka. Betul macam saya cakap tadi, Tuan Uwais Mikael dia tarik muka. Sekarang Herod tak tarik balik sekarang, letih. Dia tarik muka ni, terus tarik. Yalah. Yang penting suami itu jelas kebaikan apa yang nak dizahirkan. Nampak? Jadi tinggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Dunia ni sifatnya meninggal. Macam isteri. Tinggalkan isteri itu. Amboi, tinggalkan isteri. Tinggalkan dia dengan perangai itu. Janganlah terkesan dengan perangai dia. Tarik muka, tarik. Biar dia tarik seorang-seorang. Dan tinggalkan dia dalam ketaatan. Walaupun dia tarik-tarik tu, kita jangan berhenti nasihat. Cakap sampai dia tak tahan. Bila isteri tarik muka, bila suami balik tugas, sebab dia ditegur demi kebenaran, hukumnya itu adalah, kalau cerita hukum berdosa lah Tuan Uwais Mikael. Tapi kita sebagai suami kena istiqomah menyampaikan kebaikan sampai dia tarik diri. Saya tak tahan dengan abang ni, asyik cakap baik, kebenaran. Saya tak suka lah. Nampak? Dah keluarlah belaan saka dia tu. Teruskan sampai Allah bantu. Kalau Allah kata dia ini nak berubah, Allah akan ubah isteri itu. Cuma kita lah sebagai suami berkata benar, yang ni bersungguh-sungguhlah dalam menyampaikan kebenaran. Jangan pernah putus asa. Kebaikan dengan Allah, kebaikan itu dengan Allah. Jadi
tinggalkan isteri itu dengan kebaikan. Tinggalkan isteri itu dengan kebaikan. Jangan tinggalkan dia dengan keburukan itu. Jangan sesekali biarkan perangai dia macam tu. Kalau perlu marah, marah. Tinggalkan dia. Hikmahnya itu bukannya hanya berlembut. Hikmah itu juga terzahir dengan ketegasan. Suami kena tegas dalam menyatakan kebenaran. Ikhlas ke macam mana? Apa saja Puan Zuriana, apa saja yang berkaitan dengan Allah, ikhlaslah. Buat baik sebab nak ganjaran Allah, ikhlaslah. Dia tak ikhlas ni kalau nak buat baik dapat ganjaran manusia, tak ikhlas. Pahala kan dari Allah, ikhlaslah. Syurga kan milik Allah, ikhlaslah. Ni kalau yang tak ikhlas ni, nakkan pujian, nakkan perhatian, nakkan apa lagi, kedudukan, nakkan supaya orang nampak dia tu baik. Tak boleh. Tak boleh lah. Apa saja yang berkaitan dengan Allah, ikhlas, insya-Allah. Bapa di akhir hidupnya Allah uji dengan sakit, tapi masih sombong dan angkuh bila kita ceritakan tentang akhirat. Mak ayah ni bukan makan bercerita dah. Mak ayah ni birwalidani ihsana. Tugas kita buat baik ke mak ayah. Kita buktikan bukan dengan percakapan tapi dengan perbuatan. Orang yang ada akhirat, dia tidak akan penat. Biarlah kita tak penat melayan perangai dia tu. Cuma kita lah sebagai anak ni, jadilah anak yang soleh. Doakan kebaikan untuk ayah. Doakan kebaikan, insya-Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah SWT. Apatah lagi doa daripada seorang anak yang soleh, insya-Allah. Cakap sampai dia tak tahan, hari-hari buat ustaz. Benar, hari-hari gosok. Jangan apa? Lagu apa tu? Gosok. Jangan gosok. Tak apalah lagu tu. Gosok je sampai kita. Gosoklah. Cakaplah. Jangan pernah kenal erti penat dalam menyampaikan kebaikan. Siapa yang penat menyampaikan kebaikan, maknanya dia belum menyampaikan kebaikan. Sebab kebaikan tidak pernah memenatkan. Kebaikan tidak pernah memenatkan. Tarik muka sekali, cerita dekat 2 tahun. Sebab tarik muka tu, dia punya tarik tu 2 tahun punya cerita. Sebab tarikan dia tu luar biasa tu sampai 2 tahun tu, Puan Fazilah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gosok lah, dia tak tahulah sangat. Tahu sikit-sikit bolehlah. Tinggalkan dunia, tinggalkan harta pada pahala. Tinggalkan harta dalam tabung masjid. Tinggalkan harta dalam akaun-akaun penyumbang yang mana nak buat ke jalan agama. Tinggalkan. Benar Tuan Putra, begitulah. Ikhlas itu anugerah, ikhlas itu adalah proses. Ikhlas itu adalah proses kebaikan. Tegurlah sampai ke lubang kubur. Dan sampai ke lubang kubur pun apa? Ialah penghujung nanti jangan lupa lagu Nabi Kekasih Allah. Masya Allah. Copy paste dulu dia punya apa? Sini kata dia. Ustaz, kalau tak ada suami sampai kebaikan macam mana? Taat, Puan Sheila. Isteri jangan banyak cakap, isteri banyak buat. Ya, banyak buat kebaikan itu dengan kebaikan tu bukan dengan percakapan, kebaikan tu dengan perbuatan. Nanti kita sambung dalam perbahasan tentang kebaikan. Malam ni faham dulu kebaikan itu sebagai suruhan. Kebaikan itu suruhan Allah dan ianya perbuatan, bukan dengan percakapan semata-mata. Jadi kalau nak berbuat baik, sampaikan kebaikan macam mana? Buat ketaatan dengan raut wajah, dengan kata-katanya indah, dengan perbuatan yang tersusun rapi. Kata-katanya itu dihiasi dengan kata-katanya hadir dalam jiwanya dengan keyakinan pada Allah. Itu maksudnya menyampaikan kebaikan. Isteri jangan banyak cakap tapi banyak buat. Ada pula kadang-kadang tu mengena kita. Kahwin dengan orang perempuan bisu lah macam tu Ustaz. Allahu Akbar.
Dia nak kona juga tu. Tegur biar sampai penat. Istilah penat tidak ada Islam di hati sebenarnya. Saya dah bagi tahu tadi kan, kebaikan itu tidak memenatkan. Kalau kita penat, itu belum menyampaikan kebaikan. Kita hanya melahirkan rasa ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu menyebabkan kita berada dalam kepenatan. Ramai isteri-isteri penat menyampaikan konon-konon kebaikan, tapi bukan menyampaikan kebaikan, dia melahirkan ketidakpuasan sebenarnya. Macam-macam dah saya cakap dengan dia, puas dah saya cakap dengan dia. Nampak? Sebenarnya kebaikan tidak memenatkan, kebaikan itu malah menyegarkan. Susahnya nak menjadi baik. Kalau susah tu kalau letak baik pada diri, perasaan baik susah. Kalau baik pada Allah, senang je. Allah mudahkan kebaikan. Kebaikan tu milik Allah kan. Macam mana Allah nak menjadikan kita itu dan mematikan kita, senang tidak? Senang. Begitu juga dengan kebaikan. Yang jadi susahnya, pertama terhalang kita dengan kebendaan. Terhalang kita dengan kebendaan, dan kita letak kebaikan tu pada kebendaan, kita letakkan kebaikan pada diri. Salahlah. Boleh Tuan Faiz Osman pasang pakai loudspeaker ataupun pasang pakai kat TV tu, dengar, biar dengar. Okey. Paksa, tapi lah, paksa ni bukan maksudnya memaksa dengan sampai terseksa. Memaksa itu sampai dia rela. Ya. Baik, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah tadi, dunia itu kena ditinggalkan. Tinggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Tinggalkan dunia yang meninggalkan kamu. Jika kamu memperbaruinya, kalau kita memperbaruinya, umpama kamu ada seperti perjalanan, mereka menempuh satu jalan dan seakan telah melampauinya. Kalau kita kejar juga dunia tu, maka dia akan jadi satu perkara yang membosankan. Ingat, dunia barang yang tidak boleh statik dengan satu benda je. Dunia. Benar tu Ustaz Muhammad, benar, biar penat gosok periuk memang. Kalau gosok periuk tak penat, itu ada bela tu membela namanya. Gosok periuk tak penat, tu membela. Tapi kalau penat menyampaikan kebaikan, itu ada belaan. Dia penat menyampaikan kebaikan, mana ada belaan, belaan nafsu lah. Dia bela nafsu tu. Dia penat menyampaikan kebaikan. Tapi kalau gosok periuk tak penat-penat, tu membela namanya. Dah. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Benar, ketidakpuasan. Betul Puan Salbi Harun. Bukan nak sampaikan kebaikan, tapi nak menyampaikan ketidakpuasan yang ada dalam perasaan itu. Benar tu Ustaz. Nabi dakwah dengan hikmah. Hikmah tu apa? Benar dengan hikmah, tapi hikmah tu apa? Hikmah tu maksudnya ada kala mengikut, dipanggil apa? Contoh. Kalaulah sampai perkara itu melibatkan kepada neraka, nak cakap macam mana? Hikmah tu maksudnya kebijaksanaan. Ada ketikanya lembut, ada ketikanya tegas. Kata-katanya itu sampai ke jiwanya. Bukan dengan kata-kata manja semata-mata. Hati-hati. Sebab tu Nabi SAW tidak menghentikan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Bila masuk je Islam, berubah perangai. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, udah-udahlah tu kamu ni, baran ni, jangan. Tapi Nabi SAW sehingga meletakkan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai singa Allah, Asadullah. Khalid Al-Walid, bagaimana Khalid Al-Walid Saifullah, pedang Allah. Jadi banyak susuk tubuh. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, banyak karakter. Kalau nak seorang yang lembut dalam berkata-kata, tenang dalam menyampaikannya, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nabi punya karakter yang boleh dilihat pada karakter sahabat. Khulafa ar-Rasyidin, khalifah. Umar Khattab ada, Nabi tegas. Ketika berperang dengan musuh, tegas. Menyampaikan kebenaran, tegas. Tapi bila kita menyampaikan kasih sayang, itu dengan kasih sayang lah. Itu masuk hikmah. Kebijaksanaan, ikutkan kebijaksanaan itu. Sebagai contoh, kalau umur 10 tahun,
tak solat, itu Nabi kata boleh pukul. Tapi bukan pukul dengan belati kayu tu. Pukul tu nak bagi dia ingat. Kalau 10 tahun dah boleh pukul, kalau 40 tahun tak solat, agak-agak nak bagi apa? Nah, takkanlah pukul dengan kain juga. Itu kena ikutlah hikmah tu, kebijaksanaan kita. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, khair. Jadi kalau kita lihat, kebaikan itu adalah suruhan, dan kebaikan itulah yang kita nak jadikan tujuan dan tumpuan dalam hidup ni. Baik, betapa orang yang berharap melalui suatu jalan sehingga sampai di tujuan, betapa banyak pemilik keduniaan yang mahu kekal sehingga meninggalkannya. Oleh kerana itu, janganlah risau akan kesempatan dan kesusahan. Kerana ia ditinggalkan. Ini kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Janganlah senang akan perhiasan dan kenikmatannya, kerana ia akan hilang. Aku hairan kepada pencari keduniaan, padahal kematian mengintainya. Dan kepada orang yang lalai, padahal ia bukan yang dilalaikan. Sepatutnya orang yang lalai ni tidak layak dilalaikan oleh dunia ni sepatutnya. Jadi insya-Allah, kalau kita renung balik perbahasan ni secara jelas, maka Allah akan bantu kita untuk berubah menjadi lebih baik. Walaupun singa tapi demi agama kena dengan ketegasan. Ya, singa yang diletakkan pada tempatnya, itulah hikmah. Itulah hikmah. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Benar, Nabi nak tegakkan Islam, berperang. Sampai je Islam, bila berhijrah pada Makkah, ingat dah boleh rehat, tapi 10 tahun Nabi kena berperang. Ya, 7 tahun dah boleh pukul dah. 40 tahun tanah lalu mau kubur. Allahu Akbar. Anak umur berapa? Kena tengok Puan Ummu Arif. Litak DB. Ada litak DB untuk mendidik. Bolehlah untuk mendidik. Nafsu ni perlu ditakutkan. Sebab tu dalam Al-Quran ada ancaman, ada ganjaran. Ada dua kan? Ancaman neraka, ganjaran syurga. Maka begitulah dalam konteks mendidik. Ada ancaman, ada ganjaran. Jadi bila pukul tapak kaki itu dengan mengikut piawainya, tidak mencederakan, sekadar nak bagi peringatan, dibenarkanlah. Litak DB dipanggil, litak DB untuk mendidik. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT, muka surat 33 dan penutup. Muka surat 33 dan penutup, habis bab ini. Bab menyikapi kehidupan yang sebenar. Menyikapi kehidupan yang sebenar, habis. Dalam muka surat 26 bagi edisi yang lama, muka surat 33 bagi edisi yang baru. Baik. Jadi kata Muhammad Ibn Husain yang dikenali sebagai ahli keutamaan. Ahli keutamaan. Dalam satu riwayat menyatakan orang yang berilmu ni, Muhammad Ibn Husain, ahli ma'rifat, dengan sopan berkata, Allah Azza wa Jal telah membebaskan dunia, dia tidak meredainya bagi para walinya. Di sisinya ia hina dina. Rasulullah SAW menghindarinya dan mengingatkan para sahabat akan fitnahnya. Makanlah makanan sekadar dapat menghilangkan lapar. Okey. Baik. Jadi para wali Allah Ta'ala ni, Allah dah bebaskan dunia bagi diri mereka. Jadi dunia tidak jadi satu benda perkara yang merunsingkan mereka. Allah tidak ikat wali-wali Allah ni dengan dunia. Bebas dia daripada dunia. Pandanglah dunia sebagai sesuatu yang fana dan pandanglah akhirat sebagai sesuatu yang kekal. Ini kaedah dia. Pandanglah dunia sebagai perkara yang tiada, fana. Contoh, tengok dunia, tengok suami itu tiada sebenarnya. Yang ada itu ketaatan. Jadi pandanglah akhirat sebagai sesuatu yang kekal. Taat itu yang kekal. Suami tak kekal. Bila tengok isteri tak kekal. Yang kekal itu adalah didikan.
Tengok anak-anak, didikan. Tengok harta, tengok pahala. Itu kaedah je. Berbekallah dengan dunia seperti pengembara, robohkanlah dunia dan makmurkanlah dengan akhirat. Mereka memandang akhirat dengan kolbu, sehingga tahulah bahawa mereka akan memandang dengan kolbu ketika tahu akan berangkat menuju dengan badan mereka. Mereka bersusah-susah sekejap, tapi bersamanya. Semua itu kerana taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya, kata hukama, kata ahli-ahli yang utama ni, yang mana Allah bimbing hati mereka ini, yakni kata mereka, robohkanlah dunia dan makmurkanlah dengan akhirat. Robohkan dunia, mana kata macam tadilah, mengakhiratkan dunia. Jadi pada dunia itu tidak kelihatan perkara lain, yang dilihat itu kebaikan. Mana-mana yang tiada kebaikan, tinggalkan. Arti kata lain, mana-mana yang tidak membawa ingat kepada Allah, tinggalkan. Mana-mana perkara dunia yang membawa kepada kelalaian, tinggalkan. Mana-mana perkara dunia yang tidak membawa kepada pahala, tinggalkan. Jadi ambil saja yang pahala, ambil saja yang boleh kita zahirkan kebaikan padanya. Jangan salah guna dunia untuk membuat kemungkaran dan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Puan Yati Subaritai memang nak habis dah pun ni. Ingatkan dah habis, memang nak habis dah pun ni. Kita dah bersiaran balik, insya-Allah. Orang berilmu melihat dunia tak ada value. Benar. Akhir kata, akhir kalam. Apabila kita melihat, menyikapi dunia ataupun menyikapi kehidupan yang sebenar, maka kita melihat kehidupan yang sebenar itu adalah kehidupan akhirat. Dan akhirat itu bicara soal kebaikan. Jadi menjadi hamba kebaikan. Dan kebaikan itu berbicara soal Allah Azza wa Jalla. Kebaikan itu bicara soal Allah, yakni mengenal Allah. Jadi bila kata kebaikan itu milik Allah, kita buat suruhan. Jadi kebaikan itu satu suruhan, berbuatnya itu satu kebaikan. Maka yang menjadi isunya sekarang adalah untuk melawan nafsu dunia itu, cinta dunia itu. Kita kena lawan cinta dunia, lalu dengan cara kita robohkan dunia itu dan kita makmurkan dia dengan akhirat. Alhamdulillah, sebagai contoh, syabas, tahniah bagi semua yang telah merobohkan dunia dengan contoh masa. Dirobohkan untuk dunia tapi diisinya dengan majlis ilmu, sebagai contoh malam ni. Tahniah dan bersyukurlah yang mana ada harta, dia robohkan harta itu tapi dia dirikannya dengan pahala. Bagus, dan syukurlah sesiapa yang Allah bukakan hatinya untuk melihat kebaikan. Sebab kebaikan barang yang sukar untuk dilihat, melainkan hanya dengan mata hati yang sudah terbuka kebenarannya. Nanti kena tengok ulangan. 3 kali ulangan ya, Puan Yati. Cuba tengok tu ada 3 versi. InsyaAllah, sunnah simparatan dalam rumah. Benar tu Ustaz. Benar. Khair, insyaAllah saya rasa cukup setakat itu pada malam yang penuh barakah ni. Besok kita sambung lagi dalam siri kuliah kita, pengajian online kita, insyaAllah. Pada pukul 9.30 standby on mode sebab saya buat set up mungkin 9.45 mungkin kita akan start, insyaAllah. Tapi 9.30 tu standby lah. Alhamdulillah. Jadi cukup setakat itu saja. Kita bersiaran lagi pada esok hari. Mohon maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Mudah-mudahan Allah sajalah yang akan menyempurnakan kebaikan kita ni, insyaAllah. Jadi cukup setakat itu. Cukup setakat itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesudian anda semua untuk bersama dengan pengajian online kita. Kalau umur dah 10 tahun pun masih nak dunia pun tak nak dia dah. Tuan Raja Sarisal. Dia je nak dunia pun tak nak dia dah. Okey? Jadi tak apalah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah pilih semua yang menonton pada malam ni, Allah istiqomahkan untuk terus berada dalam jalan ketaatan dan jalan mencari kebenaran. InsyaAllah cukup setakat itu. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah sempurnakan perbahasan kita. Jadi bertemu lagi kita pada esok malam, InsyaAllah. Sebar-sebarkan, bantu sebarkan, insyaAllah. Jadilah ejen kebenaran. Saya seru yang menonton pada malam ini,
sama-sama menjadi ejen kepada menyebarkan kebenaran. Beruntunglah sesiapa yang Allah pilih di akhir zaman untuk berbicara soal kebenaran. Beruntunglah, kerana di saat di akhir zaman, kebenaranlah yang menjadi satu perkara yang sangat-sangat diperlukan, kerana di akhir zaman penuh dengan kebatilan dan tipu daya. Tapi jangan mengaku benar, kerana orang yang mengaku benar itulah kadang-kadang dia tersesat di dalam kebenaran itu, yang disangkakan kebenaran. Tetapi sebarkan kebenaran dengan jalan yang telah jelas kebenarannya itu. InsyaAllah. Jadi cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua pada malam yang penuh barakah ini, insyaAllah. Jadi bertemu lagi besok bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Bantu sebarkan kebenaran ini. Jadilah ejen kebenaran untuk membawa perubahan di akhir zaman yang memerlukan ramai yang berbicara soal kebenaran, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir, Allahu akbar.